Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah qulubana lil 'ilm washrah sudurana lil 'ilm wafsah lisanana lil hifz warzuqna li'amali. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami untuk ilmu, lapangkanlah dada kami untuk ilmu, fasihkanlah lisan kami untuk menghafaz, dan rezekikanlah kami untuk mengamalkannya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberikan keizinan kepada kita untuk meneruskan kuliah walaupun dalam keadaan PKPP ni. Alhamdulillah masih berpeluang dan di samping kita mematuhi SOP yang ditetapkan. Baik, hari ini kita akan sambung pengajian kita, kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad, kitab Nasaihul Ibad. Kalau pada catatan saya ini kita berhenti pada muka surat 104. Pada 27 hari bulan 2 2020. Bermakna hari ini 26. Hampir 7 bulan tak? Hampir 7 bulan ke gitu? 7 bulan. Baik. Sambung. Kita masih lagi dalam bab yang ketiga ya. Nasihat tentang 4 perkara. So hari ini kita nak sambung lagi ya. Hari ini tentang hak solat, hak puasa, hak membaca Al-Quran dan hak bersedekah. Baik, kesemua ini hak yang perlu ditunaikan oleh kita sebagai ibad, iaitu sebagai hamba. Kita ni hamba kan? Hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kepada penunaian hak. Sebab tu kita dalam kehidupan kita ni memang ada menunaikan hak, menuntut hak. Tapi ramai orang ingin menuntut hak berbanding dengan menunaikan hak. Jadi kita jadilah hamba yang menunaikan hak. Hak siapa yang kita nak tunaikan terlebih dahulu? Hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya kita nampak macam hak Allah Subhanahu wa taala sebenarnya kita punya. Kita punya. Allah kata tunaikan hak kepada Allah, tapi nanti Allah bagi benda tu kita punya rupanya. Dia punya keuntungan tu kembali kepada kita. Baik, tengok satu-satu. Dari Abdullah Al-Mubarak. Abdullah Al-Mubarak beliau menyebut, man shalla kulla yawmin 12 raka'atan faqad ada haqqas salati wa man shama min kulli shahrin 3 ayyamin faqad ada haqqas siyami wa man qara'a kulla yawmin 100 ayatin faqad ada haqqal qira'ati wa man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin faqad ada haqqas sadaqati. Apa dia kata? Abdullah Al-Mubarak sebut, barang siapa melakukan solat 12 rakaat setiap hari, maka ia telah memenuhi hak solat. Sesiapa yang telah berpuasa 3 hari setiap bulan, maka telah memenuhi hak berpuasa. Sesiapa yang telah membaca 100 ayat setiap hari, maka telah memenuhi hak membaca. Dan siapa yang telah bersedekah 1 dirham setiap Jumaat, maka dia telah memenuhi hak bersedekah. Baik, Abdullah bin Al-Mubarak. Siapa dia ni? Dia ni cucu kepada Al-Qadi Nuh Al-Marwazi. Siapa Al-Qadi Nuh Al-Mawarzi? Qadi lah ya. Dia ini salah seorang tokoh sufi. Orang yang handal dalam ilmu tasawuf dan menjalani kehidupan secara sufi. Awak tahu tak ahli-ahli sufi macam ni kalau menjalani kehidupan ni kan dengan zuhudnya ya, masya-Allah dan terkenal dengan kesufiannya. Jadi ketika Al-Qadi Nuh Al-Mawarzi ni
menghampiri kematian. Kata maut dah hampir kepada kepada ketika maut menghampiri Abdullah Al-Mubarak, iaitu cucu kepada Qadhi Nuh tadi tu. Atuknya hebat. So hari ni kalau kita nak cucu hebat, kita kena hebat dulu. Boleh? Kak Linda anak-anaknya hebat, mak dia hebat. Dia dah hebat dulu dah, ayahnya hebat. Nak dapat cucu hebat, ayah kita sekarang ni kena hebat, cucu kita hebat insya-Allah. Sebab itu ditunjukkan oleh siapa? Oleh Anas, mak kepada Anas bin Malik, kan? Macam mana hebatnya maknya, begitulah hebat cucu-cucunya, masya-Allah, kan? Anak Anas bin Malik hebat-hebat, 10 orang anak Anas bin Malik ni 10 pandai ilmu qiraat. Hebat. Jadi okey, saya tak nak panjang kat situ, sambung. Ketika maut telah menghampiri Abdullah Al-Mubarak, dia berkata kepada bekas hamba sahayanya yang bernama Nasar. Dia cakap dengan Nasar ni, itu dah bekas hamba sahaya lah, dah dimerdekakan lah, kan. Tapi pernah menjadi hamba dia. Dia cakap, Nasar, mari sini, kata, letakkan kepala aku di atas tanah. Dia suruh letakkan kepala ni atas tanah. Lalu Nasar ni menangis dia. Menangis beria ni. Kemudian Abdullah Al-Mubarak ni tanya pada dia, wahai Nasar, kenapa kamu menangis? Dia kata, sebab apa kamu nangis ni? Apa yang buatkan kamu nangis? Kemudian Nasar menjawab, saya ingat kepada segala kemegahan yang pernah ada padamu. Saya masih ingat lagi segala kemegahan yang ada padamu, wahai Abdullah Al-Mubarak. Dia kata, namun pada saat kematian ini kamu dalam keadaan fakir dan terasing. Dia kata. Dia berkata, siapa yang berkata? Abdullah Al-Mubarak. Dia cakap pada Nasar tadi. Dia kata, tenanglah kamu, kerana sesungguhnya aku telah berdoa. Kamu ni bertenang, kata, relax lah, maknanya kita dalam sekarang, kata, diam, sabar, nah, tenang, macam itulah. Dia kata, tenanglah kamu, wahai Nasar. Dia kata, sesungguhnya aku ini telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menghidupkan aku dalam keadaan kaya, dan agar dia mematikan aku dalam keadaan miskin. Maknanya Abdullah Al-Mubarak ni dah doa pada Allah dulu, dah terlebih dahulu. Kemudian dia berkata, bacakanlah talqin kepadaku, dan janganlah kamu bercakap lagi kecuali apabila aku yang berkata-kata kepada kamu, barulah kamu cakap pada aku. Tapi kalau aku tak berkata-kata, kamu bacakan, teruskan baca talqin kepadaku. Talqin ni memang dibacakan sebelum mati. Ada hajat, nak pesan pada ni anak-anak ke suami ke, kalau saya mati bacakan talqin, saya pula pesan pada semua, kalau saya meninggal, dengar berita saya meninggal, kalau akhwat semua hidup lagi, tolonglah bacakan sedekahkanlah Yasin untuk saya. Boleh? Bukan sekarang, nantilah dulu. Okey, sambung. Macam tu juga kita dengar siapa-siapa ada kematian di kalangan rakan-rakan, sahabat-sahabat kita jangan kedekut untuk sedekahkan apa-apa untuk dia. Sebab tu sedekah kita untuk dia, insya-Allah sampai. Ada orang pertikaikan sampai ke? Sampai. Kita ni niat jahat sampai, niat buruk sampai. Sebab tu biar niat baik-baik je. Pandang orang dengan pandangan yang baik-baik je. Tak ada rasa menyampah. Menyampah. Pandang je menyampah. Itu jangan, itu sampai juga. Yang tukang sampaikan siapa? Syaitan akan cari hati-hati yang ada perasaan gitu. So alhamdulillah kat sini kita hidup cantik, elok, aman, harmoni. Jadi tak berjaya lah dia. Tak berjaya tu dia akan usaha sampai berjaya. Gitu. Baik, sambung. Jadi dipesan kepada Nasar tadi, Nasar, bacalah talqin kepada aku. Dia kata, dan janganlah kamu berkata-kata kepada aku kecuali aku berkata-kata. Bila kamu dengar aku berkata, baru kamu bercakap. Jadi itu habis cerita pasal Abdullah Al-Mubarak. Abdullah Al-Mubarak tadi ditinggalkan tadi apa? 3 perkara ni yang kita nak cakap ni, 4 perkara ni. Iaitu hak apa? Hak solat, puasa, baca Quran dan juga sedekah. 3 perkara ni dipesan oleh Abdullah Al-Mubarak. Kita tengok macam mana dia akhir dia tadi. Dan diriwayatkan bahawa ketika Abdullah Al-Mubarak ini meninggal dunia, dia membuka matanya. Buka mata sambil tersenyum, bukan buka mata terjegil. Faham dia buka mata besar terjegil, bukan, buka mata kemudian dia senyum. Sambil dia berkata, ini kalau ada orang boleh masa dia nak meninggal, dia dah tu sakaratul maut, dah ditarik, kemudian dia boleh buka mata sambil dia senyum, cakap, hebatlah. Ni orang ni salah seorang. Dia kata apa? Limithli hadza falyamalil amilun. Kata Abdullah Al-Mubarak, dia kata, untuk kemenangan serupa ini, dia kata, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja.
Maknanya kita ni duduk atas dunia ni bekerja untuk amal ibadat tadi kan, bekerja untuk akhirat kan, untuk kita punya masa depan kita ke akhirat tadi. Dia kata nak dapat macam gini, dia kata kemenangan macam gini, kamu kena kerja kuat lah. Macam tu lah maksud dia. Kita ni kena kerja kuat lah. Allahu Akbar. Tahu tak kenapa? Sebab dia nampak dah. Dia dah nampak dah dia punya apa yang dia dapat, apa pulangan dia akan dapat. Masya Allah. Allah tunjukkan satu-satu tu. Masa kita dalam keadaan sakarat tu, dalam keadaan sakarat tu, Allah tunjukkan kita petanda. Sebab tu bila orang mendapat husnul khatimah, boleh tengok di wajahnya. Yang ni tak boleh berlakon. Kalau kita sakit perut sekarang, kita boleh berlakon macam senyum-senyum lagi walaupun perut tu kat dalam ya. Tapi kalau kita ni mati, memang tak boleh berlakon. Masya Allah. Ini mengingatkan kita sendiri pasal diri kita kan. Kita ni kalau melihat kisah-kisah yang macam gini, kita ingat diri kita balik lah. Okey, sambung. Solat 12 rakaat tu macam mana yang dipesan oleh Abdullah Al-Mubarak? Dia cakap solat 12 rakaat iaitu 2 rakaat sebelum subuh. Tahniah, saya tahu kat sini memang ramai mengamalkannya. Solat subuh, solat sunat sebelum subuh 2 rakaat tu. Tahniah, alhamdulillah, teruskan. Selitkan juga doa-doa untuk sahabat-sahabat, untuk saya. Selitkan doa supaya saya ada rezeki istiqamah buat macam tu. Doakan kawan-kawan kita sekali-sekali, sama-sama. Ya Allah, siapa-siapa yang belum lagi ada terbuka hati dia untuk solat sunat subuh 2 rakaat ini, bukakanlah hati mereka ya Allah. Oh, besar tu makna tu, bila kita doakan orang. Baik, 2 rakaat sebelum zuhur. Tadi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat setelah maghrib. Cukup 12. Ini pesan Abdullah Al-Mubarak. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Nabi SAW pernah bersabda dengan kata-kata seperti ini. Dua rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat selepas maghrib. Maknanya lain tu semua sebelum subuh, sebelum zuhur, sebelum asar, selepas maghrib. Isyak tak ada qabla wa ba'di. Qablihi wa ba'dihi tak ada pada isyak. Tapi ada qaul, maknanya adalah yang ini cakap gini. Kita belum habis bincang lagi. Itu baru kata-kata Abdullah Al-Mubarak. Tapi 12 rakaat memang tidak dinafikan oleh siapa-siapa. Memang betul, memang sama. Baik, Nabi SAW pernah bersabda, rahimallahu amran. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Berapa dah? 8. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat yang ni dia satu ada kata selepas zuhur dan satu kali kata sebelum isyak. Saya kata saya tak habis lagi bincang. Ya, betul. Dengar ini sabda Nabi SAW, rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah berkenan melimpahkan rahmat kepada orang yang solat 4 rakaat sebelum asar. Ini Nabi sebut. Maknanya boleh tak buat solat 4 rakaat sebelum asar? Boleh. Siapa yang pernah tengok orang buat solat sunat 4 rakaat sebelum asar, jangan tuduh dia macam-macam. Dia baca hadis. So selepas asar je yang tak boleh. Ada yang cakap 2 rakaat sebelum asar, tak 4 rakaat yang Nabi sebut. Baik, sambung. Nabi sendiri melakukan solat ini. Solat mana? Solat sunat sebelum asar 4 rakaat dalam 2 kali salam. Maknanya bukannya 4 rakaat tu direct, 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Baik. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, disebut seperti berikut: man shalla 4 raka'atin qabla al-'asri harramallahu badanahu 'alan nari. Dia kata barang siapa melakukan solat 4 rakaat sebelum asar, maka Allah mengharamkan badan orang itu masuk neraka. Allah haramkan badan orang tu masuk neraka. Masya-Allah. Kalau dah haramkan tu, kalau kita haramkan tu tak ada maknanya. Kalau Allah yang haramkan,
Memang terasa ada rasa sesuatu tak kalau belajar kitab ni. Saya kalau kita kalau baca kitab ni macam kena pukul setiap. Tapi kalau baca kat rumah macam mana? Kalau baca sendiri kat rumah lah. Baca sebelum buka surat dah. Benda tadi patah balik gitu. Kitab tasawuf yang kena berguru lah. Kita bincang kat sini. Baik, sambung. Syekh Khalil Ar-Rashidi. Syekh Khalil Ar-Rashidi memetik hadis dari Al-Dimyati. Ad-Dimyati dalam Al-Mutajir. Al-Mutajir dia kata Ar-Rabih. Dia kata dalam Al-Mutajir Ar-Rabih ada satu kata-kata yang dipetik oleh Syekh Khalil Ar-Rashidi. Apa kata-kata tu? Ma min 'abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannati. Dia kata apa? Tiada lain bagi hamba yang melakukan 12 rakaat solat sunat di setiap hari kecuali Allah membangunkan baginya gedung di syurga. Gedung ni macam mana gedung? Besar lah. Tu dia luas. Jangan bayang gedung kita kat sini tak lawa. Dia tak sama. Memang takkan sama langsung, ya. Yang paling cantik gedung dalam dunia ni paling cantik kat mana? Nanti balik search lah tengok kat mana kat Dubai. Jekyll Malaysia je, ya. Gedung kat Dubai cantik. Ya Allah, cantiknya gedung, beli belah dia. Tapi kalau yang paling cantik, katakanlah itu yang paling cantik, sebenarnya paling cantik itu pun tidak dapat menandingi, walaupun hanya boleh sama 1/99 sahaja. Sama juga dengan kelazatan makanan dalam dunia ni. Paling sedap makanan benda, contohlah anggur dan juga ada anggur kan. Anggur dekat dunia ni yang anggur paling bagus sekali kat mana? Carilah nanti. Anggur tak ada biji, yang sedap, makan memang tak puas, makan sampai sebesin. Tapi sebenarnya anggur dalam syurga, yang kita rasa sedap, paling sedap di dunia itu 1/99. Anggur di syurga makan satu sedap, ambil satu lagi sedap daripada yang pertama. Sampailah yang ke 100 biji, yang ke 100 itu lebih sedap pada yang ke 99. Macam mana makannya tak banyak ahli syurga? Dia kata ahli syurga ni makan banyak. Untuk 100 orang ni sebanyak, saya pernah baca, untuk 100 orang ni sebab, tapi tak gemuk. Jangan risau. Kalau dunia ni makan memang gemuk. Jangan risau sangat, tak payah diet lah. Kalau kat syurga tak payah diet, kita tandas, tak payah apa semua. Masya Allah, itu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita begitu, dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala juga menjadikan kita begini di sini, di dunia ini. Faham? Baik, sambung lagi. Masya Allah. Tahniahlah pada yang sempat datang hadir hari ini. Allah yang pilih, bukan siapa-siapa yang pilih, tapi Allah yang pilih. Masya Allah. Tahniah. Sambung. Berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Mas'ud mengatakan, hadis mana? Hadis yang dekat atas yang kita baca tadi itulah yang dipetik oleh Syekh Khalil dalam kitab Al-Mutajir. Hadis dari Ad-Dimyati. Hadis dari Ad-Dimyati dalam kitab Mutajir Ar-Rabih. Tadi hadis yang kita baca tadi tu. Masya Allah. Tak lain bagi kita kalau buat 12 rakaat, hamba tersebut akan dapat gedung di dalam syurga. Allah bina gedung. Berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Mas'ud mengatakan tidak ada solat siang yang membandingi solat malam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata tak ada solat siang yang boleh dibandingi dengan solat malam. Dia kata tidak ada solat siang yang membandingi solat malam selain 4 rakaat sebelum zuhur, dan keutamaannya dibanding solat siang lain adalah seperti solat berjemaah dibandingkan dengan solat sendirian. Ini hadis lain. Kena faham, ya. Tadi kita baca hadis satu tadi, dia cakap 4 rakaat sebelum asar. Yang ini dikata 4 rakaat sebelum zuhur. Ada pun kalau nak pakai dua-dua pun tak ada masalah. Lepas tu kita jangan kalut. Saya macam ni lah, saya nak buat 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat selepas maghrib. Faddal, tak ada masalah. Baguslah. Bagus sangat dah tu, sangat bagus dah tu. Okey. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakannya. Nabi selalu melaksanakan solat seperti itu.
serta melamakan rukuk dan sujud baginda. Nabi lamakan rukuk dan sujud, dan dalam sujud itulah baginda menyebut dia kata kenapa Nabi lama kata, Nabi kata innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus samai fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih. Nabi cakap sesungguhnya saat inilah saat rukuk kamu, saat sujud kamu itu dibukakan pintu-pintu langit. Sebab itu aku ingin agar amal salihku diangkat di saat ini. Masya-Allah. Bila buka pintu langit kan nampak kan tengah rukuk, angkat amal soleh kita. Masya-Allah. Sebab tu memang tidak boleh berkejar-kejaran bila kita solat. Solat dengan aman, tenang, ya. Tapi hari ni banyak sangat gangguan kan. Tu yang kucak kaci tu solat tu. Tak kita semua ni lah, tak cakap orang lain pun, kita ni semualah. Ya Allah, banyaknya lah kan. Jadi kena mohon kepada Allah lah. Kita sama-sama doa lah. Kawan-kawan pun doa, ya Allah tu kurniakanlah kami. Sebab tu doa ni eloknya kami, kurniakan kami. Ada yang cakap kenapa kena baca na ustazah? Macam bismillah kharajna wa bismillah tawakkalna kan. Bukan kita baca bismillah kharajtu ke? Cakap je na, banyak sikit kita doa. Kami ni. Nah, kalau kita keluar anak beranak, kalau anak kita tak baca, at least kita dah bacakan na tadi tu. Nampak tak? Jadi kalau doa na pun tak apa, ramai dapat. Dia bagi-bagi kat kita punya tu. Walaupun kita seorang. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Satu keluarga dapat. Nampak tak? Janganlah Allahumma inni, aku saja. Akulah. Hang tak doa tak dapat. Doalah banyak-banyak, itu sedekah juga doa tu. Okey. Boleh faham ya? Kita sambung lagi. Baik. Barang siapa, itu cakap tadi, Nabi dah sebut tadi, masa rukuk dengan sujud itu lamakan, sebab masa itu, ketika itu terbukalah pintu-pintu langit. Kalau Nabi cakap macam itu, maknanya sadaqatu ya Allah, sadaqtu ya Rasulullah. Aku membenarkannya ya Rasulullah. Sebab Nabi tak pernah berbohong. Baik. Itu bab solat tadi. Solat sunat. Dah dapat dah? Solat fardu buat dah? Mestilah buat. Ya. Yang buat solat sunat je katanya 12 rakaat. Okeylah, cukuplah. Jangan kita rasa 12 rakaat tu beratnya. Jangan rasa berat. Jangan letak berat dulu. Kita usaha dulu. Hari ni mungkin kita boleh istiqamah 2 rakaat aja sebelum zuhur. Kita apa buat tu daripada tak ada. Jangan kita cepat memandang remeh, memandang lekeh pada orang yang 2 rakaat tu je dia buat. Kita beri bertonggak-tonggik, orang tu elok relax aja buat 2 rakaat aja. Kita jangan keluar apa-apa pada mulut kita, pada hati kita mengatakan bahawa orang tu tak suka ibadah dan sebagainya. Jangan. Sebab benda yang kita cakap tu memang Allah akan uji kita balik. Percayalah cakap saya. Hanya orang dah pernah diuji sahaja yang faham dengan apa yang dia cakap tu. Bila dia diuji dengan benda tu, dia akan faham. Allah, aku tak mau cakap lah, tak mau cakap. Ya. Jadi kita kena berpandangan baik pada orang. Bersangka baik, pandangnya baik, sangkanya baik, semuanya baik-baik. Tapi janganlah tengok pencuri tu nak manjat pagar sangka baik lah. Awak parang semua sangka baik lah kot. Tak boleh lah. Itu hadar, itu berhati-hati. Itu bukan su'zan tapi hadar. Hadar ni berhati-hati. Macam kita bawa kereta kan, bawa kereta tengok orang ke hulu ke tengah tepi dengan tepi, oh sangka baik lah. Tak boleh husnuzan masa tu datang perasaan hadar, yang ini berhati-hati, tapi bukan su'zan. Itu berkaitan hati. Nanti kita sembang hari lain pasal hati. Okey, sambung. Barang siapa yang berpuasa setiap bulan pada hari-hari bayd. Hari bayd ni hari-hari putih. Hari putih ni apa dia? Oh, rupa-rupanya bulan tu terang. 13, 14, 15 kan terang bulan tu kan. Sebab tu dia kata bayd. Yang bayd dia kata, hari-hari bulan purnama dia kata. Tarikh 13, 14, 15, kecuali pada bulan haji Zulhijjah, pada tarikh 16 atau setelahnya sebagai pengganti tarikh 13, maka dia telah menunaikan hak puasa. Hikmah 3 kali berpuasa pada tiap bulan 3 hari tadi adalah sesungguhnya satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi kalau puasa 3 hari bermakna dia sudah berpuasa seluruh bulan itu. Sebulan lah.
Satu kat hari sama dengan 10. Jadinya kalau puasa 2 hari 20, 3 hari 30. Seumpama kita puasa sebulan. Hebat, buat 3 hari dapat sebulan. Nak tak? Nak. Macam kita kata melabur RM3 dapat RM3,000. Siapa nak? Penuh RM3 kat sini datang ni kan? Gitulah. Allah seolah-olahnya Allah kata suka melabur 3 hari dapatnya 30 hari untung kan? Gitu. Macam itulah seolah-olahnya. Kalau susah sangat tukar dalam bentuk wang ringgit, senang nak kira kan? 3 10. Satu hari je 10 kan? 3 30 gitu. Baik, sambung. Oleh kerana itu cukuplah asal berpuasa 3 hari pada setiap bulan, mana-mana dalam bulan setiap bulan tadi tu, sebagaimana diterangkan dalam kitab Tuhfah. Asalnya begitu. Kalau puasa 3 hari pun sudah memadai. Baik. Di antara puasa yang disunatkan ialah puasa 3 hari setiap bulan qamari. Bulan qamariyah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan amal kebaikan 10 lipat kali ganda. Baik, maka puasa 3 hari pada setiap bulan fadilahnya sama dengan puasa 1 bulan penuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri melakukannya dan disebut dalam kitab Sahihaini. Sahihaini itu kitab hadis Bukhari dan juga Muslim. Kitab hadis Bukhari dan juga Muslim. Dia kata puasa penuh. Itu dia kata Abu Hurairah menyebut dengan maksudnya, dia kata kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah dia cakap kekasihku, dia cakap Muhammad ni Nabi ni kekasihku, dia bahasakan begitu, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara dan jangan sampai engkau meninggalkannya sehingga aku mati. Dan dia kata pertama puasa 3 hari setiap bulan, dia kata. Kedua solat duha, dan ketiga tidur setelah melaksanakan solat witir. Ini adalah yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam direct terus kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mafhum hadis yang telah disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan juga Muslim. Ni dia ambil mafhum hadis saja, dia tak ambil hadis penuh. Dia ambil mafhum hadis, maksud hadis, intipati hadis. Mengatakan bahawa Nabi pernah pesan kepada Abu Hurairah, buatlah 3 perkara ni, jangan tinggal. Satu iaitu puasa 3 hari pada setiap bulan. Nombor 2 solat duha jangan tinggal. Nombor 3 solat witir jangan tinggal. Ini kalau kita buat tadi 12, tambah dengan solat duha 2, tambah dengan solat witir 1, banyak kan? 12, 15, 16 rakaat dah solat satu hari. Okey, berbahagia tak? Bahagialah tu. Itu kalau dah masuk syurga nanti, bila dipaparkan balik amalan tadi, dia kata apa? Ruginya aku tak tambah lagi. Gitu. Jadi kita yang belum sampai lagi ni, belum khatam lagi ni benda-benda ni, Masya Allah, lagi-lagi kita nak kena usaha banyak kan. Baik, sambung lagi. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang berikut: man shama min kulli syahrin 3 ayamin fadzaka shiyamud dahri. Disebut barang siapa berpuasa 3 hari pada setiap bulan, maka itu adalah sama dengan puasa 1 tahun. Ini yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Masya Allah. Yang kita tahu tadi puasa 6 setelah puasa bulan Syawal, itulah dikatakan sebagai fadilatnya menyamai puasa setahun. Tapi ini satu hadis yang disebutkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, diriwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan bahawa barang siapa yang puasa 3 hari pada setiap bulan, maka sama dengan puasa 1 tahun. Baik, sambung. Kurang pada hadis yang kita baca tadi tu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran sebagai penguat lagi hadis di atas yang kita baca tadi, iaitu yang bermaksud barang siapa melakukan satu amal kebaikan, maka ia akan mendapat pahala 10 kali lipat, 10 kali ganda, 10 kali ganda, 1 10 gitu. Baik, itu dalam surah Al-An'am. Balik nanti boleh cek ayat 160. Dengan demikian puasa 1 hari sama dengan 10 hari. Jadi mafhum hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dengan sanad yang kuat daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Baik, tentang ketentuan tarikhnya pula, bila tarikh nak puasa tu? Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan lagi satu, lagi satu hadis, seperti mana di bawah ni: man kana minkum sha'iman min asy-syahri 3 ayamin falyasum min 3 al-bid. Al-bid kata apa?
barang siapa di antara kamu berpuasa pada setiap bulan 3 hari, maka hendaklah ia berpuasa pada 3 hari yang putih, yakni terang bulan. Terang bulan 13, 14, 15 itu. Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai dan juga Ibnu Hibban hadis ni. Baik. Mengenai ketentuan hari putih yang disebutkan tadi itu pada 13, 14, 15 tadi tu setiap bulan qamari, ini dah sesuai dengan satu hadis lagi. Wa an Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min asy-syahri 3 ayamin 13 wa 14 wa 15. Kata apa? Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia berkata, kami disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada tiap-tiap bulan, yakni setiap tarikh 13, 14 dan 15 hari bulan. Dia kata diriwayatkan oleh An-Nasai, At-Tirmizi, dan boleh tengok dalam Subulus Salam jilid 2 muka surat 168 kalau siapa nak cek. Baik, kalau kita baca At-Tirmizi, jangan baca Tirmizi ya. Dia ada dua je, Tirmizi ataupun Turmuzi, dua je. Tirmizi Melayu. Tirmizi dengan Turmuzi. Baik, berkaitan dengan penentuan 3 hari ini terdapat banyak riwayat yang berbeza. Banyak riwayat yang berbeza 3 hari ini. Dia kata ada yang menjelaskan bahawa tiada hari yang dimaksudkan dengan 13, 14, 15. Tak ada. Dia kata bahawa ada je yang dimasukkan. Dia kata hari yang dimasukkan itu 13, 14, 15. Dia kata dan ini pendapat majoriti ulama. Tak ada hari lain dia kata kecuali 13, 14, 15. Tiadalah maksud lain dia kata. Itulah maksud dia 13, 14, 15. Itu majoriti ulama yang berdapat begitu. Siapa dia? Antaranya Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad dan juga Ishaq. Baik. Ada riwayat lain mengatakan bahawa maksud 3 hari itu ialah puasa selama 3 hari tanpa ditentukan tarikh dan harinya untuk setiap bulan. Ini adalah pendapat Imam Malik dan diikuti oleh Imam Al-Qurtubi. Maknanya boleh je lah puasa 3 hari setiap bulan tu, tak apa, tak tentukan tarikh di bila-bila. Itu pendapat yang kedua. Ada yang mengatakan, ini pendapat ketiga ya. Ada yang mengatakan ianya pada tarikh 12, 13, 14. Nampak ni pendapat ketiga. Ada pula yang mengatakan bahawa 3 hari tersebut jatuh pada permulaan bulan, dan ini merupakan pendapat Hasan Al-Basri. Awal bulan dia kata jatuh pada awal bulan. Baik, Aisyah radhiyallahu anha berpendapat bahawa maksud 3 hari setiap bulan itu ialah berpuasa pada hari Sabtu, Ahad dan Isnin. Sabtu, Ahad, Isnin. Ya. Ada pula yang berpendapat ianya di akhir bulan, iaitu pendapat Al-Nakhai. Pendapat Al-Nakhai. Dan Abu Ishaq bin Sya'ban pula berpandangan bahawa maksud 3 hari itu ialah hari pertama, hari ke-10, hari ke-20. Satu kan macam katakan 1 Muharram puasa kan. 1 sampai 10 tu seolah-olah dia puasa. Nanti puasa hari ke-11 tu 11 sampai 20 tu seolah-olah dia puasa. Puasa lagi 1 sampai 30 seolah dia puasa. Dan itulah, itu pandangan siapa? Pandangan Abu Ishaq bin Sya'ban. Sesungguhnya baru nak conclusion. Sesungguhnya semua pendapat yang kita baca tadi tu ada dasar dalil dia. Ada dalil dia masing-masing. Apa yang penting ialah bahawa semua ulama bersepakat tentang adanya sunat. Sunat puasa 3 hari setiap bulan tadi tu. Dan kerana ianya jika dilakukan secara istiqamah dan berterusan akan menyamai puasa sepanjang masa, sebab setiap satu amalan tadi kebaikan manusia akan dilipatkan dengan 10 kali ganda. Kalau 1 bulan ni kita dah puasa 3 hari, dah seumpama sebulan, bulan depan buat lagi 3 hari, 2 bulan, bulan depan lagi, sampailah 12 bulan, khatam setahun ni kita puasa, seolah-olah puasa sepanjang tahun. Dan Ramadan dah memang puasa dah, Masya Allah, seolah-olah begitu. Apa-apa sahaja yang orang pilih kata 11, 12, 13 ke, 12, 13, 14 ke, 13, 14, 15 ke, 1, 10, 21 ke, sebenarnya tak ada masalah. Yang masalah yang tak buat langsung kan. Dia pergi, tadi kan saya dengar ustaz cakap gini-gini, bukanlah kata, siapa ustaz kita cakap macam ni, ustaz kita cakap macam gini, yang dengar ni pasal apa Dr. Lagah tu,
Ada orang lah yang pergi sorak masjid tu, Telaga. Mujur kita tak pergi kan. Yang tak pergi tu kata mujur kita tak pergi, tak ada Telaga. Yang palas sekali syaitan kata, bagus, semuanya pakar-pakar Telaga belaka. Yang pergi Telaga, yang tak pergi pun seronok, dia kata dia selamat daripada Telaga. Rugi belaka. Jadi kita dapat ilmu bukan untuk bertelagah, untuk diamalkan. Kalau orang ni buat sikit tak cukup, kita jangan duk keji-keji dia, kita jangan duduk cerca-cerca dia, jangan duk membawang lah katakan. Kalau orang tu buat lebih pun kita jangan kata nak nunjuk lah tu, kita jangan ada gitu. Barulah aman dunia, aman kita hidup ya. InsyaAllah orang sini baik belaka. Saya cakap ni kat Kongo sana. Sambung. Ya, belum habis lagi rumusan lagi. Lafaz dari niat puasa ini dipilih pada tarikh yang paling mu'tabar, iaitu 13, 14 dan 15 pada setiap bulan. Lafaz puasa dia ialah nawaitu shauma ghadin an ada'i sunnati ayyamil bidhi lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat puasa esok hari bagi menunaikan puasa pada hari-hari putih ayyamul bid, kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu niat puasa. Lepas tu kita nak cakap ni, kita nak buat mana ni ustazah ya? 13, 14, 15 ke, 12, 13, 14 ke, 1, 10, 20 ke. Pada saya, buatlah mana-mana. Yang tak boleh tak buat langsung. Faham? Ya. Pilihlah. 14 tu kita fikir kan. Boleh. Saya faham. Itu yang saya nak cakap tadi akhir. Tapi Kak Lina dah tanya soalan tu. Alhamdulillah lah. Orang wanita dia ada keuzuran, uzur syar'i nama dia, kan? Dia pun tahu dah timing dia. Jadi kita ni dah tahu dah kita punya ni masa ni aku tak boleh ni. So kita nak esokkan tarikh tu. Boleh, yang tak boleh tak buat langsung. Itu saja. Ejahlah ikut masing-masing. Ya. Sebab tu berbeza dalam Betul. Ikhtilaful ulama rahmatul lil ummah. Ulama yang berikhtilaf tu rahmat bagi umat kita lah ni. Sebab waktu kita tak sama. Ada orang ni musim tengkujuh dia gini, hanya ni gini kan, tak sama. Jadi adjust tarikh tu mengikut ikut kita punya yang boleh tadi. Kita available masa bila. Ya. Itu tak termasuk. Tapi kalau dah buat Isnin Khamis, bagus dah. Dia kata paling tidak 1 bulan ni puasa 3 hari. Ya, panjang dia tu. Kalau dah buat Isnin Khamis dah lebih hari, dah 8 hari, dah 1 bulan. Kan? Dah 8 hari, okeylah. Tapi tahu tak? Kenapa Nabi suruh kita puasa 13, 14, 15 ataupun 12? Dia berturut-turut 3 tu. Sains datang kemudian selepas pada Nabi sebut. Sains buktikan apa? Sains buktikan bahawa kita ni ada sel-sel kita akan mati. 3 hari sekali akan berganti. Kalau kita puasa 3 hari berturut-turut, tadi sel-sel yang tak perlu dalam badan tu dia akan gugur. Dia akan hilang. Dia kena mesti puasa 3 hari berturut-turut. Dia akan sel-sel dan bakteria-bakteria dalam badan kita akan gugur, mati dia. Bakteria-bakteria tu akan gugur, mati. Dan orang yang macam ni dia akan susah mendapatkan kanser. Masa bila dia gugur ustazah? Saya baca lagi beberapa buku-buku yang penulisan tentang kehidupan Nabi SAW, kajian-kajian sains yang menunjukkan bahawa Nabi ni berpuasa, apa hikmah dia. Masya Allah, kenapa Nabi suruh kita bila kita tidur ni kita kebaskan tempat tidur? Semua ada hikmahnya. Masa kita tidur, sel-sel yang mati tadi tu gugur di atas tilam kita. Kalau kita baring lagi esok pagi tu, kita akan bawa dia masuk kat kulit kita balik. Sebab tu hikmah dia kebas tempat tidur tadi tu. Semua dia ada kaitan dengan sains dan kesihatan. Bukan suka-suka je puasa-puasa, bukan suka-suka saja. Betul lah kita. Ada orang puasa nak ke syurga. Jangan sampai nampak gitu je kan. Puasa ni semua dia holistik. Dia punya hikmah dia yang holistik. Dari sudut kesihatan dapat, dari sudut ibadah dapat, semua dapat.
Okey, faham tak ni? Ya. Isnin Khamis teruskan. Tapi tadi kalau katakan Isnin Khamis tu kebetulan, Isnin Khamis tadi kebetulan jatuhnya pada 13 bulan contoh. Buatlah 13, 14, 15. Macam tu, ya. Bagi yang masih lagi ada bercuti setiap tahun, setiap bulan, adjustlah ikut diri sendiri. Bagi yang tak ada istilah cuti dah, kelebihan lah bagi dia. Semua ada kelebihan. Jadi jangan kita rasa dah habisnya lah kalau orang tu kan dia boleh je puasa kan, tak ada cuti-cuti. Allah bagi kita kelebihan juga, Masya Allah. Semua ada kelebihan. Jangan kita yang fikir tentang kekurangan. Ada kelebihan belaka. Alhamdulillah. Okey, kat situ semua clear tak? Clear baru kita jalan lagi. Tak clear tak nak jalan. Okey, clear? Okey, Alhamdulillah. Sambung. Selanjutnya Allahumma salli ala Muhammad. Barang siapa telah membaca 100 ayat setiap hari. Mana 100 ayat ni bukan ayat buku novel, ayat Al-Quran, ataupun ayat menyanyi, bukan, ni ayat Al-Quran. Siapa yang baca 100 ayat sehari, maka dia telah menunaikan hak membaca Al-Quran. Ya. Tentang bacaan Al-Quran, yang lebih utama adalah membaca Al-Munjiyat As-Sab'ah. Itu 7 surah penyelamat. Apa dia? Surah As-Sajdah, surah Yasin, surah Fussilat, surah Ad-Dukhan, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Hasyr, surah Al-Mulk. Ini 3. Dia disebut sebagai Munjiyatus Sab'ah. Munjiyatus Sab'ah. Baik. Hendaknya setiap pagi dan petang bacalah. Baca juga apa? Baca lagi surah Al-Hadid ayat 1 sampai 3, surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 23, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ni siapa nak beramal ni bolehlah beramal lah. Sahih dah ni. Masya-Allah. Okey ada munjiyat tu, sab'ah manzil ke apa tu kan. Baik. Bagaimanapun yang lebih utama adalah sekiranya seseorang menjadikan bacaan Al-Quran untuk ibadah sebagai budaya membaca seharian. Secara berurutan sehingga diusahakan setiap minggu atau 2 minggu sehingga berjaya khatam 30 juzuk Al-Quran. Bukannya hanya pada bulan Ramadan, ya. InsyaAllah mudah-mudahan di sini pun saya tengok sekarang dia jadi satu trend, tadarus kan, walaupun di alam maya dia baca kat rumah, tak apalah, kita baca hak kita saja je update tu nampak macam keseronokan. Bila update tu kan dia seronok kan, padahal dia baca dia punya ni. Bukan dia baca aku baca 1 kau baca nombor 2 dah khatam, tak ada lagi khatam gitu. Baca 1 nanti dia pusing, dia seka sampai dia kita 30 juzuk, masa itulah kita khatam. Boleh faham? Dia tak aci kalau kawan yang baca, kita gabung-gabung tak aci lagi. Kita sendiri baca. Okey. Boleh sambung Setiap orang mukmin yang sejati tentu yakin bahawa membaca Al-Quran adalah satu amalan yang sangat mulia, dan Al-Quran juga sebaik-baik bacaan bagi orang mukmin, sama ada dikala senang apatah lagi dikala timpa masalah. Bahkan kalamullah itu juga merupakan satu penawar yang paling baik bagi orang yang resah, yang gelisah jiwanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maksud, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa baca radhiyallahu anhuma? Sebab Umar pun sahabat Nabi, anak dia Abdullah bin Umar pun sahabat Nabi. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya hati itu boleh berkarat sebagaimana besi yang dapat berkarat. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa penawarnya wahai Rasulullah? Kalaulah kata hati tadi macam besi berkarat, apa penawarnya? Nak pakai apa ya? Jadi Nabi SAW menjawab, penawarnya adalah dengan membaca Al-Quran. Ya, jangan bahagi hati kita ni berkarat lama-lama tak baca Al-Quran. InsyaAllah saya rasa kat sini semua orang pandai baca Quran dan seronok baca Quran. InsyaAllah orang Melayu ni bagus tau. So, dia suka baca Quran walaupun tak faham maksud, betul tak? Nak kalau ada orang baca Quran sedap suara dia. Sedapnya dia baca, maksud tak faham. Dia tarikan Al-Quran. Al-Quran ni mukjizat kan, tarikan. Tapi ada juga orang yang memang dia memuliakan Al-Quran, meletakkan Quran itu di tempat yang tinggi tanpa diusik. Ada juga.
Suci dan debu. Quran ni suci, letak tempat yang tertinggi tanpa muliakan sungguh tu. Duduk atas almari tak usik-usik. Itu tak betul. Quran untuk dibaca. Biar tu nampak lunyai sebab kita baca. Jangan cantik je. Kita pun kata ini saya pergi sini beli ni saya pergi ni saya boleh sebut Quran ni pergi mana beli Quran belaka tapi tak dibaca, sayang 1000 kali sayang. Nah, kalau orang sudah hadiahkan kita Quran, baca ya. Baca dapat pahala yang bagi tu. Sambung lagi, pada satu hari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu didatangi oleh seorang lelaki yang mengadu bahawa ia sentiasa resah, sentiasa gelisah, sentiasa risau, tak tenteram jiwa, celaru fikiran dia. Kemudian Ibnu Mas'ud pun meriwayatkan, menasihatkan pada lelaki tadi, datanglah ke 3 tempat tadi. Datanglah ke 3 tempat yang buatkan kamu ni akan rasa tenang. Mana dia? Yang pertama, Ibnu Mas'ud pesan pada lelaki tadi ni, dia kata, pergilah kamu ke tempat orang-orang yang baca Al-Quran dan perhatikan dan dengarkan baik-baik yang dia baca tadi tu. Baca, dengar, perhati, dengar, atau dia sendiri baca dengan baik. Pergi tempat orang baca Quran. Jangan hati serabut pergi shopping. Dia kata terapi lagi serabut, duit banyak habis. Pergi satu, dia kata pergi tempat orang baca Quran, dengar dia baca, tak pun ikut sekali baca. Itu pertama. Yang kedua, kata Ibnu Mas'ud, kamu pergilah majlis ilmu ataupun tazkirah yang mengingatkan hati kamu kepada Allah. Mana contohnya? Inilah majlis ilmu lah ni ya. Baik, yang ketiga, kamu pergilah ke tempat yang sunyi dan tenang, dan di sana ia beribadah dan bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat yang sesuai, aman, tenang kat mana? Hutan-hutan lah. Kan? Kita tengok, kalau kita tengok hutan, ada air, seronok tak kita punya hati juga. Saya memang peminat hutan. Pada kecil, saya orang kampung kan? Memang saya suka sangat. Hutan, sungai, saya suka. Suka sangat, tenang. Syurga sungai mengalir, ada tumbuh-tumbuhan. Cuma sungai di dunia jauhlah bezanya. Itu pun dah rasa indah sangat dah kan. Terapi itu sebenarnya, kalau kita pergi sungai, ada batu-batu kat sungai tu, pijak-pijakkan dia tu, banyak dia punya rahsia dia. Dia boleh menguatkan paru-paru. Kan lain kan saya bercerita pula sekarang. Kalau tajuk lain, saya bawa cerita tu lah. Kalau saya ajar fiqah, saya banyak juga cerita pasal kesihatan tu, kait-kaitkan dengan tu. Sebab tu kita ni eloklah beriadah. Pergilah jauhlah, buatlah jauhlah ke melihat alam semula jadi. Kan Ustazah kan? Boleh Ustazah? Kan boleh kita buat jauhlah ilmu. Jauhlah rihlah dengan ilmu. Ajar cara nak solat dalam hutan macam mana kan? Gitu. Okey. Ya. Ya. Siapa bawa? Oh ya. Okeylah tu. Sambung Sebaik sahaja tiba di rumah lelaki tersebut tadi, cuba mempraktikkan. Sebab Ibnu Mas'ud kan dah pesan kat dia kan, buat pergi ke tempat ke 3 tempat ni. Bila dia balik rumah, dia cuba praktikkan apa yang Ibnu Mas'ud nasihatkan pada dia. Dia ambil wuduk, kemudian dia baca Quran dengan penuh khusyuk. Jadi sebaik sahaja dia selesai baca Quran, serta merta hati dan jiwanya berubah menjadi tenang, tenteram dan damai. Ya, masya-Allah. Dia mendengar nasihat Ibnu Mas'ud tadi tu. Nak ceritanya, kita kalau baca Quran nak khusyuk, memang kena faham maksud. Betul? Kita baca Allahu nurus samawati wal ard. Apa maksud dia? Cahaya Allah itu di langit dan bumi. Mathal nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun dhuriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Kan? Kalau faham maksudnya, Masya Allah.
Okey, saya tu pun tak ngajar Quran kan. Kita terus lagi. Sambung lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan tentang keutamaan dan kelebihan membaca atau menghafal Al-Quran. Ya. Banyak hadis-hadis sahih yang menerangkan perkara tersebut. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, perumpamaan orang mukmin yang suka membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah. Baunya harum dan rasanya sangat lazat. Dan orang mukmin yang kurang suka membaca Al-Quran adalah bagaikan buah kurma. Baunya tidak begitu harum, namun rasanya manis. Orang munafik pula yang suka membaca Al-Quran ibarat sekutum bunga. Baunya harum, namun rasanya pahit. Dan orang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran bagaikan buah hanzalah, tidak ada bau sama sekali dan rasanya sangat pahit. Boleh tengok Sahih Bukhari juzuk yang keempat halaman 311. Boleh rujuk. Baik, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang besarnya pahala bagi orang yang baca Al-Quran. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maksudnya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kebaikan 10 kali ganda. Bukanlah yang dimaksudkan alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meletakkan kedudukan orang rajin suka baca Al-Quran ini adalah setaraf dengan para utusan. Ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis dengan maksudnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, orang yang mahir pandai baca Al-Quran kelak tempatnya adalah bersama-sama dengan para nabi dan para rasul yang baik-baik. Dan orang yang ada kemahuan yang minat untuk baca Al-Quran tetapi ia gagap, susah lidahnya untuk menyebut huruf kerana masih baru belajar, maka kepadanya diberi 2 pahala, iaitu 1 pahala kerana minatnya dan 1 lagi pahala kerana dia membaca. Mujahadah dia tu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kelebihan inilah yang disebut oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca Al-Quran, kalau baca saja tanpa hafal pun dah bagus dah. Kalau tak faham maksud pun dah bagus, ya apatah lagi kalau orang yang baca, hafaz, faham maksud dia, amalkan ajarannya, tentulah kedudukannya lebih tinggi. Nampak dah? Terasa tak tu? Terasa tak? Kalau terasa tu masya-Allah. Kalau terasa tu hati tak sakit lagi lah maknanya. Abu Umar menyebutkan dalam kitab At-Tidhkar fi Afdal Al-Azkar Al-Quran bahawa yang layak dinamakan Hamilul Quran adalah orang yang mampu baca dan memahami Al-Quran, mengetahui hukum hakam yang terkandung dalam Al-Quran dan boleh mengamalkan isi kandung Al-Quran. Di Nusantara ini telah berlaku kesilapan istilah bahawa orang yang hafaz seluruh juzuk Al-Quran yang 30 juzuk disebut sebagai Al-Hafiz, dan jika ia perempuan sebagai Al-Hafizah. Sebenarnya istilah Al-Hafiz ialah orang yang hafaz hadis dalam hadis-hadis Nabi. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani kan, contoh kata kan, itu Al-Hafiz di depan, tapi kalau Al-Hafiz ni di belakang, itu orang yang hafal Quran. Contoh kata Muhammad bin Abdullah Al-Hafiz, Muhammad Abid bin Muhammad Zaki Al-Hafiz, contoh kata. Itu disebut. Dan kalau orang yang menghafal hadis ni kan dia kena tahulah hadis-hadis yang sahih, berapa bilangan dia, hadis-hadis yang dhaif, berapa bilangannya, kedudukan sanad dan sebagainya. Baik. Seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar, Al-Hafiz Az-Zahabi, Al-Hafiz Ibnu Kathir dan yang lain-lain lagi. Galakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang hafal Al-Quran sememangnya lebih sesuai dengan istilah hamlatul Quran atau hamilul Quran. Hal ini boleh dilihat dengan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi bersabda, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrafu ummati hamlatul Qurani wa ashabul laili. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, semula-mula umatku adalah orang yang hafal Al-Quran dan ahli sembahyang malam. Berkaitan dengan ini, Al-Qadhi Fudail bin Iyad berkata,
hamilul Qur'ani hamilur rayatil Islam. Kata orang yang hafal Quran adalah pembawa panji-panji ini bendera agama Islam. Itu bab membaca Al-Quran. Okey, dapat banyak tak gini? Dapat banyak nah. Kita stop pukul berapa? 11. Baik, sekarang dah pukul 11 ke? Saya tak dah dah. Okey, habis dah. 11 boleh. Okey, terus sikitlah nah. Kita tak berasa je makan kan. Baru nak nambah dia kata. Okey, sikit lagi. Sambung. Betul. Ini dah 7 bulan ni. Diorang dah gegar-gegar dah orang punya tangan nak buka buku ni. Baik. Sambung itu bab solat. Bab Al-Quran. Tadi bab solat yang pertama, kemudian bab Al-Quran. Bab puasa. Kita puasa. Bab puasa, kemudian bab Al-Quran. So hari ni yang last kali sedekah. Bersedekah 1 dirham pada hari Jumaat atau dengan sesuatu yang senilai dengannya bererti telah menunaikan hak sedekah. Sesungguhnya sedekah adalah amal soleh yang dapat membawa kebajikan dan kemakmuran bagi masyarakat secara keseluruhan, tidak mengira agama dan bangsa. Memandangkan betapa penting dan besarnya pahala sedekah ini, Allah Subhanahu wa taala menyifatkan seseorang belum memperolehi kebaikan yang sebenar sehinggalah ia menginfakkan atau mensedekahkan sesuatu yang sangat dicintainya, iaitu harta benda dan seumpamanya yang dimiliki olehnya. Itu baik. Dalam Quran Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi, dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nak menderma ni kan ikut hati kita ni, kan? Ikut hati kita ni, apa namanya, kalau ikut hati, ikut kemampuan sendiri, masing-masing je yang tahu kemampuan dia nak derma banyak mana. Tapi kalau orang berderma bukan ikut kemampuan, itu extraordinary. Contoh dia tak ada dia tak ada kemampuan nak sedekah banyak-banyak setiap bulan, tapi dia cuba sedekahkan duit gaji semua sekali. Itu luar biasa. Saya pernah baca kisah orang macam ni, pernah baca kisah dia. Dia memang susah sampai tahap nak makan pun susah lah, anak-anak. Jadi dia kata, dia jumpa tok guru sana, dia kata sedekahlah. Macam mana saya nak sedekah sedangkan saya duit pun tak cukup? Lama-lama kan dia duduk semenang seorang-seorang sedekah. Dia kata, kalau aku nak sedekah, setelah tolak sana tolak sini, memang duit tak ada nak sedekah. Dia dapat idea. Apa kata dapat gaji sedekah terus? Iya, dia fikir seorang-seorang ni. Dia kata dia seorang dia fikir seorang-seorang. Dia kata kalau dapat gaji dia siput gini 1,800 contoh kata, nak tanggung anak semua, memang tak cukup, nak bayar semua habis dah. Itu bukan kata habis dah bayar baru habis, tak habis bayar dah habis duit. Macam mana nak sedekah? Tak logik, dia kata. Dia kata memang tak boleh buat lah, memang tak ada duit, dia kata. Jadi dia duduk berhari, duduk jumpa alim ulama sana sini, dia duduk diam tafakur. Dia cakap, kalau nak tunggu ada duit, tak ada duit, dia kata. Masa bila ada duit? Masa bila? Masa dapat gaji lah ada duit, dia kata. Jadi dia buat 3 bulan berturut-turut, 1,800 sedekah. 1,800 sedekah. Habis masa sedekah habis, dia pula tekad, ya Allah, sesungguhnya Engkau tak pernah memungkiri janji Engkau, ya Allah. Aku yakin dengan janji Engkau, ya Allah. Yakin dia kena yakin gitu lah. Tahulah nak lalu 1 bulan tanpa duit, cuba bayang. Susah nak bayang kan? Nak lalui itu isterinya. Tapi Masya Allah, Allah atur cara lain. Makanan tak pernah putus kat rumah. Ada aja nak belanja, dia makan dengan keluarga dia. Bulan pertama, bulan kedua pun ada benda-benda juga yang ajaib-ajaib, yang hebat-hebat yang Allah aturkan. Sampai bulan ketiga pun masih lagi istiqamah. Masya Allah, bulan keempat ada sesuatu yang menakjubkan berlaku. Sampailah
dia menjadi orang yang terkenal dengan banyaknya membuka sekolah-sekolah pengajian dan sebagainya. Asalnya mana dapat duit? Hebat kan? Hebat? Masya Allah. Hebat sedekah. Sedekah dulu. Jadi kalau kita kata, Ustazah saya tak ada duit sedekah, Ustazah, sedekahlah berapa boleh? 10% boleh tak? 10% masuklah tabung surah 10%. 10% saya boleh 10% je. Kalau yang saya tak nak ungkit-ungkit dan tak ingat nanti 10% je. Sedekah 10%. Dan ikhlas 10% tu buat 20% pula. Sampailah RM1. Dan ikhlas RM1 tambah pula RM2. Sampai nanti 100. Itu maksudnya yang memang kata dia tak ada kekuatan untuk bersedekah secara banyak. Tapi ni tadi dia nak buat salah satu cara jalan dia keluar pada masalah, masya-Allah. Dia buat cara yang drastik yang memang dia bergantung bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Rezeki daripada Allah. Yakin tak? Yakin dengan sedekah. Masya-Allah. Okey, khatamlah kita 4 perkara hari ni. Mudah-mudahan ya bolehlah kita lakukan sedikit demi sedikit. Buatlah sedikit demi sedikit, biar menjadi banyak, berbanding dengan tinggal semua. Tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Tak mampu buat semua, kita buatlah sikit-sikit mana kita mampu. InsyaAllah kita sama-sama berdoa sama-sama kita ni, biar hati kita ni boleh buat sampai kita boleh buat semua, InsyaAllah. Mudah-mudahan. Ya. Kenapa satu dirham pada hari Jumaat yang belah? Hari Jumaat tu apa? Yalah, 1 dirham ni dia bukan dinar. 1 dinar 700 lebih kan? 800 kan? 800. Sekarang dah mahal kot. Sekarang dah mahal. Kalau dirham ni murah kan? Macam belah ringgit kan? Dan 18 ringgit ke apa? Belah ringgit lah. Dia kenapa pilih hari Jumaat? Persoalannya kenapa hari Jumaat? Kalau bukan 1 dirham, saya nak buat 2 dirham lagi bagus. Dia nak cerita minimum lah 1 dirham tu, memang sikit sangat lah ceritanya. Nak ceritanya sikit sangat 1 dirham tu. Jadi dia kata kenapa Jumaat? Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. So dalam hari Jumaat ni ada 12 tempat yang mustajab doanya, masya-Allah. Jadi nak ambil keberkatan hari Jumaat tu, keberkahannya, masya-Allah. Sedekah pada hari Jumaat, setiap Jumaat dia sedekah, maka dia telah menyempurnakan sedekah dia seluruh kehidupan dia. Macam gitu. 1 Jumaat cover untuk seminggu kan? Kan dia berkaitan dengan hadis tadi kan? 1 kali dapat diampunkan dosa kamu untuk sampai Jumaat akan datang. Jumaat akan datang sedekah lagi, diampunkan lagi dosa. Jumaat akan datang sedekah lagi. Tak sempat sampailah mati bersedekahnya. Boleh nampak tak? Tak sempat nak ada dosa tu. Mudah-mudahan begitulah ya. Macam mana tak dengar? Itu ya betul. Itu hadis. Tak kira. Lagi bagus. Lagi hebat. Lagi hebat. Sebab kita ni kan pendosa. Kita ni pendosa. Jadi setiap hari kita akan melakukan dosa-dosa sama sekecil dan besar dan sebagainya. Jadi kita minta dengan Allah, mudah-mudahan inilah ya Allah. Aku ni pendosa ya Allah. Aku bersedekah supaya aku ni dikurangkan azab. Supaya aku ni satu hari sampai aku tak dapat buat dosa langsung. Macam tu. Ya, kita niat sedekah tu sampai kita kata niat supaya aku tak boleh buat dosa langsung. Macam tu. InsyaAllah mudah-mudahan. Mana yang mampu bersedekah setiap hari tu, kita minta lah doakan kita. Minta sikit doa. Tompang-tompang sikit doa, boleh tak? Masa awak sedekah tu, doakan kawan sekali, boleh tak? Lepas tu kita digalakkan berkawan dengan orang-orang baik, supaya orang-orang baik tadi dapat doa kita sama-sama. Orang baik ni tak payah kita minta dia doa kita, dia doa dah. Sebab tu kena cari orang yang baik. Faham dah? Okey ya? Berkata yang baik-baik pun sedekah. Ni kata-kata cakap dengan kawan-kawan elok-elok, cakapnya elok-elok, sedekah. Tak payah keluar 10% pun. Tabassama liwaji akhika kas-sedekah. Senyum pada kawan pun sedekah. Banyaknya konsep sedekah itu sangat luas. Mengalihkan kayu yang merentang jalan pun sedekah. Mengangkat barang-barang orang, tolong angkat barang pun sedekah. Dan paling senang kata-kata baik itu adalah sedekah. Masya-Allah, mudah-mudahan kita mampu membuatnya. Walaupun tanpa harta ya, boleh buat sedekah insya-Allah, wallahu alam. Ya.
Boleh, tak ada masalah kita niatkan, ya Allah, sekiranya apa yang aku lakukan ini baik, kata-kataku baik ini, ada pahala pada kata-kataku dan perbuatanku yang baik ini, maka aku minta pahala ini dikongsikan kepada ibu dan ayah aku. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Ha. 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 Okey. Ha. Tak ada masalah. Sedekah kalau bukan pada hari Jumaat, sedekah pada hari lain. Sudah punya soalan dia, sedekah pada hari lain bukan hari Jumaat. Hari Jumaat ada hadis dia. Kan? Buat amalan baik pada Jumaat diampunkan dosa sampai Jumaat akan datang. Tapi kalau sedekah pada hari Selasa, buat amalan pada hari Selasa, tak ada dikata ampun sampai Selasa akan datang. Tetapi sebenarnya bila kita bersedekah, tak kira hari apa pun, Allah pasti akan mengganjari kita. Cuma ganjarannya dalam bentuk apa tak tahu. Tetap berpahala. Gitu. Okey, boleh? Ya. Kalau sekiranya kan wakil ni kan yang sudah buatkan, tapi kalau untuk ada supaya ada kena qada tu macam mana? Okey. Soalan ni ialah solat sunat rawatib ini digalakkan buat. Tapi kalau ada solat qada, mana yang afdal? Qada. Dia kalau dah berniat tadi, disebabkan dia ada kekangan tadi tu. Kalau saya baca beberapa hadisnya, kalau kita baca beberapa hadis tu, memang kalau kita sudah niatkan tu, dia sudah mendapat. Contohlah kita memang kekangan nak mengqada'kan solat, tapi kita dalam masa yang sama kita memang nak buat sunat, kan? Dah bagi sekali dah tu pahala tu. Sekali dah tu. Dalam tu dah dapat sekali yang sunat tadi. Sebab kita buat solat. Dalam tu dah dapat sunat tadi. Macam kita puasa lah. Puasa nak puasa qada' tapi hari Senin. Nak puasa Senin juga ni. Nanti kita buat sebab kita puasa pada hari Senin, qada' dapat juga pahala sunat. Gitu. Okey? Boleh terjawab ke? Terjawab. Okey. Insya-Allah. Okey. Qada' lah. Tapi kalau nak buat juga tadi sunat, buat, tak ada masalah. Kita buat jam dulu, 4 rakaat. Asal pun kita buat, tapi qada' lah. Boleh. Tak ada masalah. Jadi macam sunat kita buat qada'. Jadi tak buat sunat ada qada'. Tak ada masalah lah. Baguslah tu. Dua-dua Jadi kalau kita nak buat solat sunat sebelum zuhur, kata nak pakai pendapat yang kedua tadi, sebelum zuhur 4 rakaat solat sunat, 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Jangan direct je 4 rakaat dia. Itu solat tasbih. Tapi kalau qada' zuhur, direct 4 lah. Tak ada masalah. Boleh je. Sudah saya ada keupayaan untuk qada' setakat ni. Belum ada keupayaan untuk solat sunat. Sebab saya pun menahan angin susah. Ada orang begitu kan. Jadi dia buat solat yang wajib je, qada'. Buatlah, tak ada masalah. Yang masalah bila tak buat qada' dan tak buat sunat. Yang lagi masalah tak solat langsung. Buat dia je. Kata-kata kat benda Okey. Alhamdulillah, cukup sekadar itu. Insya-Allah mudah-mudahan mendapat sedikit input dan Allah izinkan kita untuk dapat keberkahan dan perlindungan serta pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'alimna farudduhu ilaina 'inda hajatana ilahi. Allahumma rabbana hab lana minas salihin wal faizin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi alqulub qad ijtamas 'ala mahabbatik wal taqas 'ala ta'atik wa tawahadas 'ala da'watik wa ta'ahadas 'ala nusrati syari'atik. Wathik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli 'alaika wa ahib ma'rifatik wa amisa 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir, pihak surau yang telah menyediakan tempat pada barisan AJK, pada Tuan Haji Sekoji yang datang dari Puchong membuat rakaman hari ini. Jazakallah khair kasir, insya-Allah.